Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya kasihi saudara DJ Syafiq selaku penerbit Makarimul Akhlak, sahabat saya Ustaz Hashim daripada Sumber Hukama, tak lupa kepada sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, kita masih lagi dalam ruangan Makarimul Akhlak, dan insya-Allah sebelum saya meneruskan lagi perbincangan Makarimul Akhlak, maka suka saya nak ucapkan beberapa ucapan. Yang pertama, saya nak ucapkan selamat tahun baru 2014 yang baru berlangsung hampir seminggu, dan semoga 2014 ini akan memberi sinar kehebatan dan kebaikan, kedamaian, kemakmuran, keamanan kepada negara kita, kepada rakyat Malaysia, insya-Allah. Secara positifnya kita harapkan kita dapat menapak jauh ke depan, dan inilah yang kita harapkan. Semoga kita sentiasa beroleh kebaikan dan kebahagiaan hidup ini di dunia, seterusnya berlangsungan hingga ke akhirat kelak, insya-Allah. Keduanya, saya nak ucapkan juga selamat menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada hari ini masih lagi awal, mungkin minggu depan lebih sesuai, tetapi merasakan bulan ini dipanggil sebagai bulan Rabiul Awal, maka alangkah baiknya kita memperingatkan hal kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, memandangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang agung, yang hebat, yang mulia, dengan sifat kesempurnaan yang Allah ciptakannya. Tambahan pula, ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita. Maka sewajarnya kita mengenalinya dan mengambil semangat daripada Maulidur Rasul ini untuk kita ulas dalam 3, 4 atau 5, 6 siarang. Kita bincangkan hal ni untuk sama-sama kita teladani, kita mengetahui, kita ikuti, kita jadikan pedoman dan petunjuk yang mana sudah pasti membawa sinar kebahagiaan dalam hidup kita, selamat daripada sebarang penyelewengan tak kala Rasulullah SAW kita jadikannya ikutan kita. Oleh kerana sebagai mukaddimah, saya nak bincang daripada kitab Ma'rifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita nak kenal sedikit sebanyak sebagai pemukaddimahnya, siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan lebih baik. Saat yang sama kita nak cuba bincangkan apakah istifadah, faedah, iktibar dan fiqh sebalik daripada perbincangan yang kita nak bincangkan itu. Pertamanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ab bin Adnan. Inilah mengikut riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Perkara yang menariknya, bila kita sebut tentang kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dari sudut susu galuh nama-nama itu, pertama kita tengok Allah jadikan dan Allah unikkan keturunan Nabi ni, nama-nama tu tak ada yang bersamaan. Atuk-atuk dia semuanya nama lain-lain. Itu satu.
Dan yang keduanya, apabila kita tengok keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam ini, maka salah silah keturunan itu adalah salah silah keturunan yang mulia. Dan keturunan yang lebih tepat lagi daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan hebatnya ia selamat daripada unsur-unsur kejatuhan daripada nasab keturunan. Maksudnya keturunan baginda sallallahu ini selamat daripada perbuatan-perbuatan perzinaan, penjarahan. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wulitu min nikahin la min sifah." Aku dilahirkan daripada nikah yang sebenar, bukan daripada penjarahan yang tak baik itu. Begitu juga kalau kita tengok nasab yang mana keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam ini, kita dapati mereka semua kebanyakannya adalah daripada keturunan-keturunan yang menjadi bangsawan dan asyraf Quraisy ataupun asyraf Makkah, orang-orang mulia bangsawan di kalangan orang mulia di kota suci Makkatul Mukarramah. Maknanya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Allah jaga daripada keturunan yang mulia, keturunan bangsawan, keturunan yang hebat. Justru daripada kenyataan ini, tidak peliklah apabila kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai ciri-ciri kepimpinan, kerana telah dialirkan dalam batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat qiyadah, sifat kepimpinan yang telah terwujud. Sebagai contoh, kita tengok Abu Talib, Abdul Muttalib menjadi salah seorang pembesar utama kota suci Makkatul Mukarramah dahulu. Jadi, bila ini berlaku, sudah pasti tidak menjadi janggal dan pelik dalam bab untuk mentadbir dan menguruskan manusia sebagaimana yang telah diwarisi daripada nenek moyang baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperkara yang lain pula, bila kita tengok keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bahawa inilah uniknya baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana keturunan itu dijaga sehingga puluhan lapisan datuk nenek moyangnya. Ini tidak berlaku pada yang lain, tapi berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat yang benar-benar menjaga ini. Kalau kita tengok dalam situasi masyarakat Malaysia, kebanyakannya, kecualilah golongan asyraf, sayyid dan sebagainya, mungkin dijaga keturunan. Tapi secara umumnya kalau kita tengok kita, biasanya kalau orang tanya nama kita apa, kita kata Hamad bin apa, bin Zulkifli, bin apa. Kita akan sebut hanya 3-4 lapis sahaja. Kita mampu hanya sebut 5-6 lapis sahaja. Kita mampu mungkin sampai 7 lapis sahaja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunannya itu telah dianalisa, telah disebut oleh ulama dan boleh menceritakan pula kepribadian seorang-seorang, kelebihan masing-masing, sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qastalani dalam kitabnya yang masyhur Al-Mawahib Al-Laduniyah. Ini menunjukkan bahawa mulianya keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang seterusnya, keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam ini ada hubung kait dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian melalui Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Ismail telah disembelih oleh bapanya. Dan yang menariknya, bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Abdullah, mengikut setengah riwayat, telah disembelih, ingin disembelih. Dengan sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana ibnu Zabihaini," aku daripada 2 anak yang kena sembelih, iaitu Ismail alaihi salam dan bapanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Kisah hal ini panjang, boleh rujuk dalam sejarah yang telah dikemukakan oleh ahli sejarah, antaranya Ibn Hisham dan ramai lagi tokoh-tokoh yang lain.
Sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi sekalian, kita masih lagi dalam ruangan Makarimul Akhlak, dan alhamdulillah sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bulan yang mulia ini, kita nak bincang sedikit berkenaan pengenalan untuk kita makrifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalan seterusnya, nama dan gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama sebenar baginda ialah Muhammad dan gelarannya Al-Amin. Jadi kalau kita tengok, nama ini adalah penting sebagai satu watak yang diwatakkan oleh seseorang. Begitu juga nama ini merupakan doa. Apabila disebut dengan nama baik, maka itulah harapan si ibu bapa, kaum keluarga untuk menjadikan si anak tersebut anak yang benar-benar lebih, benar-benar bermanfaat dan memberi faedah, memberi keberuntungan kepada ibu bapa, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, utamanya kepada agama. Jadi bila kita tengok macam itu, maka nama ini memberi satu kelebihan yang cukup hebat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan nama Muhammad. Bila nama Muhammad, kita akan dapati bahawa masyarakat Arab cukup asing dengan nama Muhammad. Mereka tak beri nama Muhammad. Sebab itu kalau kita tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama Muhammad tak ada. Kecualilah apabila datang generasi anak-anak sahabat Nabi, seperti Muhammad ibn Maslamah dan sebagainya. Maknanya nama Muhammad itu adalah asing, seolah-olah kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam ini membawa satu ajaran yang cukup sempurna, pelik daripada ajaran jahiliyah, seolah-olah membawa satu perubahan. Bahkan bila ditanya, dinisbahkan kepada Abdul Muttalib, kepada Abdul Muttalib, kenapa Nabi Muhammad ini diberi nama Muhammad? Katanya, la an yahmadahu man fis sama' wa man fil ardh, supaya yang di langit memujinya dan yang di bumi pun memujinya. Justru nama Muhammad antara lain supaya berlaku tafa'ul. Apa makna tafa'ul? Harapan dengan nama dipuji, terpuji, kena puji, maka benarlah Nabi dipuji dan Nabi tidak dikeji. Justru nama adalah penting sebagai doa dan motivasi dalam melakukan perubahan untuk membentuk identiti tersendiri. Seorang penyair zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat bernama Hassan bin Sabit radhiyallahu an menyatakan, wa syaqqa lahu min ismihi liyujillahu fazul arsy mahmudun wa haza Muhammadun. Dia memecahkan daripada namanya untuk dimuliakan, pemilik arasy amat dipuji, dan ini pula Muhammad atau kena puji. Jadi nama ni penting. Sebab itu kita kalau boleh bila dapat anak, kita namalah dengan nama-nama yang baik. Kita namalah harapan kita anak kita ini boleh juga menolong, membaca Fatihah, berdoa kepada kita tak kala kita berada di perkuburan, kita telah meninggal dunia. Inilah saham yang cukup besar, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ada 3 perkara tak kala seseorang itu mati maka terputuslah amalan kecuali 3. Salah satunya ialah seorang yang mempunyai anak yang soleh dan dia berdoa kepadanya. Kemudian kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukan nama dia itu saja. Dia punya nama terlalu banyak. Salah satu daripada namanya ialah dikelar sebagai Ahmad, sebagaimana dalam Quran menyebut min ba'dismuhu Ahmad, selepas daripada aku, yakni lepas daripada Nabi Isa akan lahir seorang nabi namanya Ahmad. Begitu juga nama Al-Hamid, Al-Aqib, Al-Mahi, Al-Hashir,
Ini nama-nama baginda sallallahu alaihi wasallam yang memberi maksud tak lain tak bukan sebagai satu gelaran yang mana sudah pasti ada maksud-maksud yang tersendiri. Siapa pernah pergi ke Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke Babus Salam, di sebelah kanan tersebut akan ada Asma'un Nabi, nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut nama-nama ini yang 5 ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar dari segi namanya sahaja, tapi juga diberi gelaran dan disifatkannya, dilakabkannya. Antaranya digelar sebagai Nabiyur Rahmah, Nabi pembawa rahmat, Nabi penyebar rahmat, Nabiyul Muqaffa, iaitu kesudahan. Dialah Nabi terakhir. Dakwaan ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah batil. Nabiyut Taubah, maknanya Rasulullah SAW mengajar kepada umatnya supaya bertaubat, dan baginda banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Nabiyyu Rahmatun Muhdah, begitu juga sebagai pembawa rahmat yang membawa petunjuk. Nabiyul Marhamah, Nabi yang membawa merahmati. Macam-macam lagi lah kalau kita nak sebut dengan gelaran-gelaran yang menunjukkan kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan orang lain, maka kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak dapat ditolak bandingnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bilakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan atau dimaulidkan? Sebenarnya kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dibincangkan oleh bukan seorang tapi amat ramai orang bincang. Bila ramai orang bincang, maknanya orang ni bukan orang sebarangan. Macam kita, berapa orang je bincang hal kitanya. Tapi Rasulullah SAW ini, kalau kita tengok sejarahnya, dibahaskan merentasi agama, merentasi bahasa dan juga bangsa. Masing-masing tertunggu-tunggu Nabi akhir zaman. Yahudi menunggu, Kristian menunggu, sementara lagi orang yang baik sudah pasti menunggu Nabi akhir zaman. Jadi mereka telah bincang berkenaan dengan bilakah tarikh kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ahli sejarah sebenarnya telah khilaf kepada 5 pendapat. Yang pertama menyatakan baginda dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah 531 Masehi. Pendapat kedua inilah pendapat Imam Ibnu Ishaq, juga Az-Zahabi dan At-Tabari. Pendapat yang kedua menyatakan 9 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi. Pendapat ketiga menyatakan 2 Rabiul Awal, inilah pendapat Waqidi. Pendapat seterusnya 10 Rabiul Awal, dan pendapat yang terakhir iaitu 8 Rabiul Awal. Inilah pendapat yang disebut dalam sebahagian kitab seperti Sifatus Safwah, dan juga pendapat Ibn Abdul Bar, dan juga Imam Nawawi dan Imam Al-Baihaqi. Walau macam mana pun, mengikut pandangan yang ahli bahasa, ahli falak Islami, mereka bersetuju dengan pendapat 9 Rabiul Awal. Bagi saya, masalah kita nak sambut 12, nak sambut hari 9 atau apa pun, itu tak ada masalah. Yang penting kita memuliakan baginda SAW, mengasihi, menyayangi, menekuni sirah dan sejarahnya untuk kita dapat menteladaninya dan mengikutinya. Berkenaan seterusnya ialah secara tafsir tahun tu, kalau saya nak bincang nescaya akan jadi panjang. Cumanya saya nak sebut sedikit pandangan para ulama waktu di mana baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat menyatakan ketika fajar hampir menyingsing. Inilah pendapat Al-Imam Ibnu Az-Zubair Ibn Bakar.
Dan pendapat kedua menyatakan pada waktu pagi. Inilah pendapat Al-Hafiz Abdul Fadl Al-Iraqi. Pendapat kedua ini telah diterjihkan oleh ramai ulama seperti Sa'id ibn Al-Musayyib, Ibn Dihyah dan juga Az-Zarkashi yang menyebut pendapat yang kedua di mana Rasulullah SAW dilahirkan pada waktu pagi. Kemudian seterusnya, ada persoalan menyatakan apakah peristiwa yang berlaku ketika kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat seperti mana riwayat Al-Imamul Baihaqi, antara keluar biasaan berlaku atau disebut sebagai irhas. Antaranya 14 lengkungan gerbang istana Kisra telah gugur, jatuh, merudum. Api sembahan orang Majusi yang sifatnya beribu tahun terpadam. Gereja di sekitar Bahirah Sawah telah runtuh. Ini pendapat sebahagian ulama menyatakan itu berlaku. Apa makna? Maknanya ialah daripada peristiwa ini menunjukkan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam pasti akan menggugat apa yang berlaku agama-agama yang lain, kerajaan yang lain, kebesaran-kebesaran yang lain dengan kemunculan baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah melalui kitabnya Fiqhus Sirah tidak bersetuju dengan pendapat di atas. Dan apa yang disebut oleh sebahagian ulama menyatakan cerita runtuhnya lengkungan gerban dan padamnya api daripada dalil semata-mata yang tak ada kena-mengena dengan sebarang hukum. Dengan bahasa yang mudah, Syekh seolah-olah dapat berita tersebut tidak ada yang sahih. Maknanya masih lagi boleh dibuat kajian tentang isu macam ini. Walau macam mana pun kita tak katakan apa-apa kecuali kita nyatakan adanya unsur kelebihan kelahiran baginda nak banding dengan yang lain. Dan sebenarnya kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam telah diambil prihatin dan cakna oleh rahib dan rabai pendeta Yahudi. Kalau kita baca sejarah, mereka juga ternanti-nanti duk kaji benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah rasul yang akan dilahirkan, dan mereka tertunggu-tunggu. Saya sebutlah sebagai satu kisah bagaimana mengikut dalam riwayat seorang Yahudi tak kala dia peniaga besar di kota Mekah. Bila dia pergi kota Mekah, dia meniaga duduk situ. Pada hari kelahiran baginda SAW, dia melompat malam tu. Dia kata, adakah di kalangan keluarga kamu yang melahirkan bayi pada malam ni? Mereka kata tak ada. Kata dia pasti ada. Bila dicek, ada seorang yang lahir, iaitu Aminah, yang melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia begitu girang untuk melihat. Tak kala dia melihat baginda SAW, diminta izin dan dia tengok muka baginda, tubuh badan baginda. Akhir sekali dia tengok belakang baginda SAW, seolah-olah tertera kalimah khatamun nubuwah. Tak kala terteranya kalimah khatamun nubuwah, tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Dia terus pensang. Bila dia terus pensang, dia bangkit. Selepas sedar, dia berucap dengan ucapan yang menunjukkan ruginya golongan Yahudi. Katanya, zahabatin nubuwatu min bani Israel. Telah berangkatlah, telah pergilah kenabian ini daripada Bani Israel. Justru di sinilah kita katakan kelahiran baginda SAW adalah kelahiran yang cukup istimewa, yang sepatutnya kita cuba kaji dan kita gali kelebihannya dari semasa ke semasa agar kita benar-benar makrifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam untuk minggu ini, saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan dalam siri Makarimul Akhlaq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.